Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Ini adalah kertas projek bagi kod khusus EPPE 2313 Econometric, dan tajuk untuk kertas projek ini adalah faktor penentu harga emas dalam US dollar. Kumpulan kami adalah terdiri daripada saya, Muhammad Sharifuddin bin Muhammad alias Rosli, bernombor metrik A184419 dan juga rakan saya bernama Haziq bin Abdul Razak, bernombor pendaftaran A183398. Pensyarah kami adalah bernama Encik Amiruddin Mokhtar. Bagi latar belakang kajian untuk metodologi, objektif utama dalam menjalankan kajian ini adalah untuk melihat trend harga emas di dunia, iaitu pada kadar US dollar. Kemudian dalam melihat trend ini, kami telah mengenal pasti 4 pembeli ubah utama yang digunakan dalam menjalankan analisis ini, iaitu yang pertama melibatkan harga minyak mentah dunia untuk per tong, kemudian harga perak dunia per ounce, kemudian kita akan juga melihat dari segi pertukaran US dollar berbanding dengan euro, dan terakhir sekali adalah melihat pasaran saham bagi indeks S&P 500 bagi negara Amerika Syarikat. Kesemua maklumat yang diperolehi ini adalah kita ambil secara bulanan, yang mana ianya bermula daripada tahun 2020 iaitu Januari 2020 sehingga Disember 2021. Jadi jumlahnya adalah sebanyak 24 bulan. Ini adalah statistik deskriptif bagi harga emas dunia berbanding dan juga harga-harga pembuli ubah yang lain. Di sini ada nilai purata, median dan juga sisihan PRY. Kalau kita lihat satu persatu untuk harga emas secara purata dalam tempoh 24 bulan daripada Januari 2020 hingga Disember 2021, ialah sebanyak $1,974. Kemudian kalau kita lihat dari segi harga maksimum yang pernah dicatat adalah sebanyak $2,224.06, dan harga terendah pernah dicatat dalam tempoh yang sama adalah sebanyak $1,791.10. Bagi sisian PRY pula adalah sebanyak 120.3832 bahagi harga emas dunia. Yang seterusnya adalah untuk harga minyak mentah dunia per tong. Harga pernah mencatat sebanyak $80.13 dalam tempoh yang sama untuk 24 bulan. Manakala yang terendah ialah sebanyak 23.99. Jadi secara purata untuk harga minyak mentah dunia ini adalah dicatat sebanyak $53.93. Untuk X2 iaitu harga perak dunia, secara purata harganya adalah sebanyak $22.85. Maksimum pernah dicatat adalah sebanyak $27.5 dan minimum adalah sebanyak 14.88, dan standard deviation ataupun sisian PRY adalah sebanyak 4.044. Untuk X3 dan juga X4 ini adalah untuk harga pertukaran nilai dolar berbanding dengan euro, dan juga nilai saham bagi S&P 500. Kalau kita tengok X3 iaitu harga pertukaran nilai pertukaran US dollar berbanding euro, secara purata pernah dicatat adalah sebanyak 1.193162. Kemudian kalau kita lihat dari segi maksimum dan juga minimum, maksimum pernah dicatat adalah 1.8884, iaitu sangat tinggi berbanding dengan minimum iaitu 1.0876, dan standard deviation adalah 0.154222. Akhir sekali adalah X4 iaitu S&P 500. Purata dicatat adalah sebanyak 3758. Maksimum pula adalah sebanyak 4779.847, dan minimum agak rendah juga di sini iaitu 2592.142, dan standard deviation ataupun sisian PRY dicatat adalah sebanyak 630.0484. Ini adalah model kajian yang dijalankan oleh kami.
Iaitu yang pertama adalah model regresi dianggarkan. Yang ini adalah untuk model tanpa log. Jadi dengan mengambil kira faktor-faktor lain yang tidak berubah berdasarkan jadual ini, iaitu ceteris paribus. Kalau kita lihat dekat X1 iaitu harga minyak mentah dunia per petong. Kalau kita lihat beta 1 iaitu bernilai negatif 6.996. Jadi berdasarkan regresi yang dianggarkan ini menunjukkan bahawa jika harga minyak mentah dunia meningkat sebanyak $1, maka harga emas akan menurun sebanyak $6.996 per ounce. Itu yang akan berlaku berdasarkan jadual ini. Seterusnya untuk harga perak dunia per ounce, kalau kita lihat dia punya beta bernilai 21.202. Jadi menunjukkan bahawa jika harga perak dunia ini meningkat $1, maka harga emas juga akan meningkat sebanyak $21.202 per ounce. Dan yang ketiga adalah kadar pertukaran USD berbanding mata wang euro. Beta dia adalah bernilai negatif 87.741. Jadi menunjukkan bahawa jika ada kenaikan mata wang US dollar meningkat kepada $1, maka akan berlaku penurunan pada harga emas, iaitu berlaku penurunan sebanyak 87.741 per ounce. Dan yang terakhir sekali untuk X4, iaitu nilai 1 unit indeks S&P 500 dalam bentuk US dollar, berlaku peningkatan dekat B4 iaitu dekat beta iaitu 0.0033. Jadi menunjukkan jika nilai 1 unit indeks S&P 500 meningkat sebanyak $1, maka harga emas juga akan meningkat sebanyak 0.0033 per ounce. Berbeza pula dengan model regresi yang dianggarkan tetapi dengan log. Kalau kita lihat sini, yang mana setiap berkali regresi itu adalah separa dan juga mewakili nilai keanjalan. Jadi semuanya akan di-convert ataupun ditukarkan dalam bentuk peratus. Kalau kita lihat dekat sini, variabel dia C log X1, X2, X3, X4 ada dinyatakan sini adalah logs. So bermaksud jadual ini telah di-logkan. Jadi dipanggil dengan model tanpa log. Jadi keputusannya adalah berbeza sekali dengan model tanpa log tadi. Jadi kalau kita lihat dengan ceteris paribus untuk beta 1 iaitu pada harga minyak mentah dunia. Kalau dilihat di sini, jika berlaku peningkatan 1%. Jadi kalau tadi dia berdasarkan nilai mata wang, yang ini telah di log, jadi dia kena menjadi by peratus iaitu percentage. Jadi kalau untuk X1 ini telah meningkat sebanyak jika berlaku peningkatan sebanyak 1% secara purata akan menyebabkan harga emas dunia iaitu Y akan menurun sebanyak 0.152%. Jadi dari segi keanjalannya menunjukkan bahawa harga minyak mentah ini adalah tidak anjal kerana E adalah lebih kecil daripada 1%. Kemudian untuk pemboleh ubah yang kedua iaitu harga perak dunia. Kalau harga perak dunia ini meningkat sebanyak 1% secara purata, harga emas dunia juga akan meningkat sebanyak 0.277%. Namun begitu, harga perak dunia ini tidak juga anjal kerana ianya lebih kecil daripada 1%. Dan yang ketiga adalah berkenaan dengan nilai tukaran USD berbanding euro. Nilai betanya adalah negatif 0.061 ataupun 0.061%. Menunjukkan bahawa jika berlaku peningkatan sebanyak 1% secara purata untuk nilai USD berbanding euro ini, akan menyebabkan harga emas dunia menurun sebanyak 0.061%. Ini juga menunjukkan bahawa nilai USD berbanding euro adalah tidak anjal kerana E juga lebih kecil daripada 1%, iaitu 0.061% ini adalah lebih kecil daripada 1%. Dan yang terakhir sekali adalah nilai S&P 500. Kalau kita lihat sini, ianya adalah negatif 0.027%. Menunjukkan bahawa jika berlaku peningkatan 1% secara purata terhadap nilai S&P 500 ini, akan berlakunya penurunan sebanyak 0.027% pada harga emas dunia. Dan nilai S&P 500 juga adalah tidak anjal kerana ianya lebih kecil daripada 1%.
Seterusnya untuk model kajian kita ada 4 ujian yang telah dijalankan juga, iaitu yang pertama adalah ujian statistik individu. Untuk ujian ini kita akan menolak hipotesis null jika P yang lebih besar daripada alpha, iaitu pembuli ubah signifikan secara individu yang mempengaruhi Y. Jadi untuk kajian kali ini, kalau kita lihat nilai E adalah 5%, iaitu harga minyak mentah dunia ataupun X2 dan juga harga perak dunia X3 secara individunya signifikan mempengaruhi harga emas dunia. Manakala untuk kadar pertukaran USD berbanding Euro dan juga nilai S&P 500 secara individunya tidak mempengaruhi harga emas dunia. Yang kedua kita jalankan adalah ujian perkali penentuan di mana R kuasa 2 bersama dengan 0.678%. Ini boleh dilihat dengan pada jadual regresi yang dianggarkan pada sebelum ini. Kalau kita lihat ini bermaksud nilai perkali penentuan menunjukkan bahawa 67.8% perubahan harga emas adalah disebabkan oleh perubahan harga minyak mentah dunia, iaitu pada harga X1, kemudian harga perak dunia X2, nilai mata wang USD berbanding Euro X3 dan juga nilai seunit S&P 500 iaitu X4. Manakala kelebihan 32.2% adalah disebabkan oleh faktor-faktor lain. Untuk yang ketiga, yang ujian yang telah kami jalankan adalah ujian ketepatan padanan keseluruhan, di mana kalau kita lihat jadual yang saya tunjukkan pada sebelum ni menunjukkan F bernilai 9.994 manakala P bernilai 0.0001. Jadi ini adalah formula dia. HO adalah semua perkali regresi kecuali pintasan bernilai sifar. Manakala untuk H1 ataupun kurang-kurangnya satu perkali regresi tidak bernilai sifar. Jadi untuk kajian kali ini, kalau kita lihat nilai P ni adalah 0.0001%, iaitu lebih kecil daripada alpha 0.01, iaitu aras keertian 1%. Jadi hipotesis nol adalah ditolak. Jadi pada aras keertian 1%, perubahan harga minyak dunia iaitu pada X1 dan juga harga perak dunia X2, nilai mata wang USD berbanding Euro X3 dan juga nilai seunit S&P 500 X4 secara bersama signifikan mempengaruhi harga emas dunia. Dan yang keempat adalah berkenaan dengan adjusted R-squared. Untuk ini kita ada dua, satu model penuh dan juga satu lagi model X3 dengan X4. Kenapa kita remove X3 X4 adalah pada ujian yang pertama kita jalankan, ianya tidak mempengaruhi nilai harga emas, jadi kita keluarkan nilai X3 dan X4 ni daripada jadual regresi untuk kita lihat perbezaan antara model penuh dan juga tanpa X3 dan juga X4. Jadi kalau kita lihat dekat jadual ini, R-squared menunjukkan untuk model penuh adalah 0.678%. Manakala untuk tanpa X3 dan juga X4 adalah 0.668. Untuk adjusted R-squared juga terdapat perbezaan, iaitu 0.610 untuk model penuh, manakala S3 X4 adalah 0.636. Jadi secara keseluruhannya untuk membuat anggaran bagi harga emas ini, model yang perlu dibuat adalah dengan mengambil kira semua pembuli ubah, iaitu X1, X2, X3 dan 4, kerana kalau kita lihat dengan R-squared bagi kedua-dua ini adalah menunjukkan ianya lebih jitu untuk diguna pakai. Model kajian yang seterusnya adalah berbentuk scale coefficient, juga dijalankan dalam bentuk terbahagi kepada dua, iaitu model tanpa log dan juga model log. Kalau kita lihat yang jadual pertama, iaitu koefisien terpiawai untuk model tanpa log. Kalau kita lihat harga perak dunia iaitu X2 mempunyai kesan paling tinggi terhadap harga emas dunia kalau jika dibandingkan dengan faktor-faktor lain di dalam model. Ini dapat lihat di dalam kotak yang saya bulatkan, iaitu sekiranya harga perak meningkat 1 unit sesiam piawai, harga emas akan meningkat sebanyak 0.712%. Kalau kita lihat dengan sisian nilai sisian piawai bagi faktor pembuli ubah yang lain, ianya menunjukkan kecil dan juga ada yang berlaku penurunan. Itu untuk tanpa log. Manakala untuk model koefisien terpiawai bagi dengan log,
kalau kita lihat harga perak dunia juga memberi kesan yang paling tinggi terhadap harga emas dunia, kerana kalau kita lihat dari persendirian sistem piawainya adalah sebanyak 0.897473, lebih tinggi berbanding dengan log X1, log X3 dan juga log X4. Ini menunjukkan bahawa jika berlaku peningkatan satu unit sistem piawai, iaitu pada harga perak dunia, akan menyebabkan harga emas juga akan meningkat sebanyak 0.897 CCM piawai. Charles adalah model kajian yang telah dijalankan juga dalam mengenal pasti ataupun membuat analisis terhadap harga emas dunia ini. Di sini chart test kita buat juga terbagi kepada dua, iaitu model tanpa lock dan juga model dengan lock. So kalau kita lihat untuk model tanpa lock di jadual ini, prop untuk F5/514 bernilai 0.1687, iaitu mewakili nilai P. Dan kalau kita ambil pada aras keertian 10% ataupun 0.1, bermaksud tiada perubahan struktur dan H0 gagal ditolak. Itu untuk model tanpa lock. Kalau kita lihat pula untuk model dengan lock, nilai P juga adalah menunjukkan 0.1515, juga lebih besar daripada aras keertian 10%. Bermaksud ianya juga tiada perubahan struktur dan H0 juga gagal ditolak. Okey, ini adalah covariance analisis bagi dapatan kami pada aras keertian 5% untuk X1 harga minyak mentah dunia dan X2 harga perak dunia. Harga minyak mentah signifikan mempengaruhi harga emas dan harga perak dunia tidak signifikan mempengaruhi harga emas. Dan untuk X3 kadar pertukaran USD dan X4 pasaran saham S&P 500 walaupun pada aras keertian 10% tidak signifikan mempengaruhi harga emas. Ini adalah dapatan bagi log untuk semua pembeli ubah. Statistik OBS R2 bagi model tanpa log ialah 18.05318 dan model dengan log 16.81312 dengan nilai P masing-masing 0.2044 bagi tanpa log dan 0.2633 bagi model dengan log. Pada aras keertian 10%, kedua-dua nilai P ini adalah lebih besar daripada aras keertian tersebut. Oleh yang demikian, kami gagal tolak H0 dan kami menyimpulkan tiada heterokedasticity bagi kedua-dua model ini. Ini adalah Bose-Godfrey Serial Correlation LM Test atau dikenali sebagai ujian biji. Lab yang disertakan bagi tujuan pembelajaran ini ialah 6. Oleh yang demikian, nilai P tanpa log ialah 0.257 dan nilai P model dengan log ialah 0.273. Pada aras keertian 10%, kami hipotesis null bagi kedua-dua model ini diterima. Maka kedua-dua model ini tidak wujud autokolerasi. Bagi menyokong ulasan kami tadi, kami membuat ujian kedua bagi mengenal pasti autokolerasi, iaitu ujian Durbin-Watson. Memandangkan pembuli ubah kami ialah 4 dan N kami ialah 20, DL yang kami akan gunakan ialah 0.894 dan DU yang kami akan gunakan ialah 1.828. H0 kami ialah tiada autokolerasi jika D lebih besar dari DU dan lebih kecil dari 4 tolak DU. Seperti yang ditunjukkan di gambar ajar sebelum ini, Durbin-Watson statistik bagi model tanpa log ialah 1.485 dan model dengan log ialah 1.517. Oleh dengan itu, H0 kami diterima. Maka keputusan bagi ujian ini juga menyatakan tidak wujud autokolerasi bagi kedua-dua model ini.